Kalau kita terjemah lorak kampung kita Wasilan, saya pun orang Matampoh juga Wasilan. Asal orang Matampoh, bukti dah ni. Ni bukti saya orang Matampoh Wasilan. No. Baik, jadi kalau kita terjemah hadis ni lorak Matampoh, maksud dia siapa yang Allah nak orang tu jadi elok, siapa yang Allah nak orang tu jadi baik, siapa yang Allah nak orang tu jadi calon penghuni syurga, Allah akan bagi kat dia peluang masuk majlis ilmu. Dia tak kalut dengan anak, dia tak kalut dengan cucu, dia tak kalut dengan pasar malam, dia tak kalut dengan tuition anak, dia tak kalut dengan mesyuarat, dia tak kalut dengan cerita hati perempuan. Dia tak kalut dengan 1001 benda. Dia boleh mai, dia boleh duduk dalam majlis ilmu. Tu tanda Tuhan nak bagi dia tu jadi orang baik. Maknanya Ustaz, kalau kata malam ni kami tak ada kalut apa-apa, tak ada sibuk apa-apa, kami pula boleh mai, boleh duduk dalam majlis ilmu, tu tanda Tuhan nak bagi kita tu jadi orang baik. Ustaz, bini kami pun main sekali Ustaz, isteri pun main sekali. Tu tanda Tuhan nak bagi bini kita tu jadi orang baik. Anak-anak pun main sekali Ustaz, tu tanda Tuhan nak bagi anak kita tu jadi orang baik. Boleh faham tak saya terjemah tu Ustaz? Sebab itu kita bila boleh duduk dalam majlis ilmu macam ni, boleh duduk dalam kuliah macam ni, paling kurang sebutlah alhamdulillah. Apa sebab Ustaz? Banyak sebab, kita ambil dua sudah. Sebab nombor satu, sebab rezeki ataupun nikmat ataupun rezeki yang Allah bagi pada kita malam ni, yang kita dapat malam ni, tak semua orang di Taman Poh Jaya ni dapat macam mana yang kita dapat. Satu, ada takdan, ada sibuk, ada kalut mesyuarat, ada kalut outstation, macam-macam kerja. Tuhan tak bagi dia kesempatan masuk majlis ilmu, tapi Tuhan bagi kat kita kesempatan tu. Satu. Yang kedua, rezeki yang kita dapat malam ni, malam esok belum tentu lagi kita dapat. Boleh faham ke Ustaz? Nampak macam tak setuju, nampak gaya Ustaz? Boleh no? InsyaAllah mudah-mudahan ambil manfaat, mudah-mudahan ambil pengajaran insya-Allah. Ayah-ayah, ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu taala sekalian. Saya sampai tadi duk tengok di luar tu. Duk fikir malam ni nak bicara tajuk Isra' wal Mi'raj ke ataupun ceramah sempena Al-Isra' wal Mi'raj. Saya pun duk fikir gitu. Sampai lah tak dapat keputusan kan ni. Kan? Kalau kata nak bicara tajuk Al-Isra' wal Mi'raj, kita boleh bicara tentang Al-Isra' wal Mi'raj. Tapi kalau kita tak mau bicara tentang Isra' wal Mi'raj, kita boleh bicara tajuk yang bersesuaian, bersempena dengan Isra' wal Mi'raj. Tapi kalau nak bicara tentang ayah nak pilih yang mana? Kalau nak bicara Al-Isra' wal Mi'raj, saya boleh cerita Al-Isra' wal Mi'raj daripada awal sampai sudah. Tapi kita takkan cerita seperti mana biasa kita dengar. Kita akan bawa dari sudut kenapa. Satu persoalan yang cukup cantik untuk kita bincangkan, soalan orang kampung sebut pasal apa. Kalau nak bicara tajuk Isra' wal Mi'raj, kita boleh bicara Isra' wal Mi'raj dari sudut pasal apa. Pasal apa baginda berjalan waktu malam, pasal apa daripada Masjidil Haram pergi Masjidil Aqsa, pasal apa naik ke langit jumpa banyak nabi-nabi daripada kalangan Bani Israel, pasal apa semayang dapat di atas, pasal apa ibadah lain dapat dalam Quran. Semua tu soalan pasal apa. Kalau nak bicara Isra' wal Mi'raj, kita bicara tajuk tu. Kalau nak bicara tajuk yang satu lagi pun boleh juga. Kita nak bicara tentang musibah yang menimpa umat Islam pada hari ini. Tajuk satu lagi Ustaz, Isra' Mi'raj sampai kenapa? Ya? Tajuk satu lagi musibah menimpa Isra' Mi'raj sampai kenapa? Kita nak kena tanya majoriti juga nampak gaya ni. Kan? Nak start undi sekali lagi ke macam mana kalau saya? Ya? Nak cerita pasal musibah. Setuju? Macam tak apa setuju, nampak gaya lah. Boleh ke no? Jadi kalau pilih tajuk yang kedua, kita nak bicara tentang tajuk musibah yang menimpa umat Islam pada hari ini, kita pilih tajuk yang kedua. Boleh ke no? Jadi malam ni ceramah sempena Isra' wal Mi'raj. Boleh ke no? InsyaAllah wasilah. Tak apalah, tahun depan saya main sekali lagi. Kan tak malu Ustaz ni. Baik. Oleh kerana kita pilih tajuk yang kedua, malam ni kita nak bicara tentang satu hadis yang cukup cantik, yang mana Nabi SAW menggambarkan tentang keadaan umat Islam di akhir zaman. Baginda SAW nak bagi kepada kita satu panduan, dan panduan ini telah disebut 1400 tahun dulu. Baginda SAW nak cerita pada kita, nak tunjuk pada kita, nak gambarkan pada kita umat Islam akhir zaman
Apa yang akan jadi pada umat Islam? Apa yang akan berlaku pada umat Islam? Umat Islam jadi macam mana akhir zaman? Hari ni kita tengok gambar yang terbaru, Allahumma salli ala Muhammad, hak sekolah yang dibina oleh NGO kita tu di Syria. Yang mana salah seorang yang terlibat pembinaan sekolah tersebut ni hak kedai restoran Arabi Sembarang Jaya. Sekolah kena bom dan sebagainya, macam-macam jadi. Pelajar-pelajar di sana pun macam-macam jadi. Sial. Tak cukup dengan tu, Mesir hari ni kecoh dengan isu hukuman gantung dan sebagainya. Orang hak bawa kebenaran kena, yang buat jahat semua terlepas, hak buat baik kena. Tak cukup dengan tu, Rohingya sampai 2-3 hari ni kita duk tengok dalam berita pun cerita pasal Rohingya. Sahabat kita, orang Islam sama macam kita kan. Dia Islam ajak kita satu bahasa yang cukup mudah. Dia sama agama dengan kita, dia adik-beradik kita. Tu bahasa kampung kita. Dia agama sama dengan kita, dia mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia adik-beradik kita walaupun dia bangsa lain. Hari ni kita tengok orang Rohingya teruk kena lanyak sampai berjalan naik kapal. Tak boleh. Oh, belakang tak clear. Yang ni clear. Oh, dia sekali. Oh ya kan, patut tahu apa mengaku. Tak apa. Kita tengok di Rohingya, ibu-ibu di belakang boleh dengar noh, insya-Allah. Rohingya kena lenyak teruk Ustaz. Rohingya serabut Ustaz. Sampai naik kapal, sampai berhenti dekat Indonesia tu. Orang Indonesia pakat tolong, nyawa tu hoa. Pasal apa umat Islam akhir zaman teruk sangat Ustaz? Baginda sebut dah ke tentang keadaan orang Islam di akhir zaman ni? Kita nak sebut dah digambarkan 1400 tahun dulu. Jadi malam ni saya nak bawa tajuk ni sekalian, satu, dan kita tengok pasal apa jadi macam tu. Dua, yang ketiga kita nak tengok apa cara penyelesaian yang kita boleh ambil untuk selesaikan masalah ni. Boleh no? Insya-Allah. Hadis yang saya nak baca malam ni hadis sahih insya-Allah sekalian, riwayat daripada Imam Bukhari kalau tak silap saya sekalian. Kalau silap mohon maaf tapi insya-Allah hadis sahih. Hadis ni diriwayatkan daripada seorang sahabat yang bernama Thauban, Abu Abdul Rahman Thauban bin Yujdud ataupun Yujdad. An Thauban radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim yushikul umam an tatada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Faqala qailun wa min qillati nahnu yawma idzin qala bal antum yawma idzin katsirun walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayli wa sayanzi'anna Allahu min suduri aduwikumul mahabata minkum wa la yaqzifanna fi qulubikumul wahn. Faqala qailun wa mal wahnu ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut atau kama qala. Daripada seorang sahabat yang bernama Thauban radhiyallahu anhu. Saja kita bagi kenal dulu sebelum masuk hadis. Thauban radhiyallahu anhu ni asal dia hamba. Asal hamba. Bila dia duduk dengan Nabi SAW di kota Mekah, baginda merdekakan dia, bebaskan dia. Bila lepas merdeka tu, dia pindah pergi duduk tempat lain. Setahun tak jumpa dengan baginda, setahun pisah dengan Nabi SAW. Lepas setahun, dia patah balik mai jumpa baginda. Jumpa baginda tu dengan pipi cekung, mata cekung, badan kurus, nampak macam orang sakit teruk. Alhamdulillah. Nampak macam orang sakit teruk. Nabi tanya dia minta maaf, dia mari jumpa Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, ala ta'rifuni? Kamu kenal aku tak? Nabi kata, kenal. Kamu Thauban. Nabi tanya, kamu sakit ke? Nampak teruk sangat. Setahun lepas nampak sendor juga. Main ni nampak kurus kering sangat. Sakit ke? Dia kata, Nabi wajak ya Rasulullah, aku tak sakit. Habis tu bersiapa jadi macam ni? Dia jawab, dia kata, ya Rasulullah, selepas kamu merdekakan aku setahun pisah dengan kamu. Aku duk fikir satu masalah. Masalah ni lah yang buat bagi aku kurus ni. Masalah ni lah yang bagi buat aku nampak macam orang sakit ni. Bila ditanya masalah apa, dia kata, ya Rasulullah, aku duk fikir satu benda ya. Kamu ya Rasulullah, kalau nanti di akhirat kamu masuk syurga. Syurga kamu syurga paling tinggi ya Rasulullah. Aku kalau kata boleh ditakdirkan masuk syurga, aku duk syurga hak bawah. Kamu syurga atas, aku syurga bawah. Jadi kalau aku masuk dalam syurga ya Rasulullah, syurga yang bawah tu, kamu tak ada ya Rasulullah.
Jadi kalau dalam syurga, masuk dalam syurga, kamu tak ada dalam tu ya Rasulullah, tak ada guna masuk syurga. Tak ada erti masuk syurga, kamu tak ada. Rupanya stone pisah dengan baginda, duk fikir hak tu je. Takut-takut masuk syurga tak boleh nak duduk dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah. Sampai kurui. Kita hidup, minta maaf no, kasar sikit bahasa no. Kita hidup 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, tak pernah fikir pun tajuk tu. Kita cuma fikir kira boleh masuk syurga tu, kira cantik lah. Kan? Bawah sekali pun tak apa, janji syurga. Tu kita. Tapi sahabat dak no. Fikir sampai sudah. Allahu akbar. Akhirnya baginda sebut satu kalam kepada beliau, baginda sebut satu kata-kata pada beliau, yang mana Abdullah bin Umar kalau tak silap saya, satu, yang kedua Imam Malik bin Anas. Dua manusia ni hampir serupa. Mereka kata inilah hadis yang paling kami seronok yang keluar daripada mulut baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda sebut pada Sauban, kata silap saya sekalian, al-mar'u ma'a man ahab. Seorang manusia ni dia akan duduk dengan orang yang dia sayang. Seseorang manusia dia akan duduk, dia akan bersama dengan orang yang dia sayang. Kamu sayang dengan Rasulullah, kamu akan duduk dengan Rasulullah. Kamu sayang para sahabat, kamu akan duduk dengan para sahabat. Kamu sayang bini, nanti duduk dengan bini itulah. Kalau bini kita bawa kita ke syurga, kita ke syurga insya-Allah. Tapi kalau bini kita bawa kita ke neraka, sekali dengan kita nampak gaya. Ibu-ibu di belakang sayang anak. Kalau anak kita tu nak bawa kita ke syurga, dia boleh bawa kita ke syurga, Allahu akbar. Insya-Allah kita sekali akan ke syurga sebab kita sayang dia. Tapi kalau sayang anak habis berdengung anak kita bawa kita ke neraka, takut-takut sekali dengan kita dia heret. Faham bahasa saya tu silap? Sayang siapa lagi? Sayang ulama. Siapa sayang ulama, dia akan bersama dengan ulama. Siapa sayang artis, duduk dengan artis. Sayang K-pop, duduk dengan K-pop. Sayang PM, duduk dengan PM. Betul kan? Ada kan? Dua angkat selalu tu, I love PM, I love PM. Dah sayang PM, duduk dengan PM. Kalau PM tu ke tempat yang baik, baiklah pengikut dia tu. Kalau PM ke tempat tak apa cantik, ke tempat tak cantik lah hak sayang dia tu. Boleh orang faham pun no? Macam marah yang sebut PM nampak gaya tu. Nak bagi faham. No? Baik, tu sedikit cerita tentang Thauban radhiyallahu anhu, periwayat hadis ni. Baik. Sambung balik. Apa yang diriwayatkan oleh Thauban ini? Thauban radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ni merupakan hadis tanda akhir zaman macam mana? Tanda akhir zaman. Baginda menyatakan yushikul umam an tatada'a alaikum, kamu akan tengok, yushik bermakna yaqrab ataupun yakun. Akan mari satu zaman kamu akan tengok umat manusia ni, semua manusia ni dia akan, kita nak sebut bahasa lah, lanyak lah, senang, lanyak. Semua manusia akan lanyak kamu orang Islam, akan belasah kamu orang Islam, akan tindah kamu orang Islam, akan buat lebih kurang pada kamu ni orang Islam. Dan baginda bagi satu contoh simple. Nabi kata kama tatada'a alaikum, minta maaf, kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Kamu nak tengok umat-umat akhir zaman lanyak Islam ni, kamu tengok macam orang duk cedok makanan yang ada dalam hidangan. Tanda akhir zaman, Nabi kata kamu akan tengok umat Islam akan kena lanyak teruk-teruk. Nak tengok macam mana kena lanyak, tengok macam orang duk ambil makanan dalam tray. Nabi tak sebutlah tray, terjemah untuk bagi senang faham. Macam ambil dalam tray. Tray kenuri, beratok nak makan kenuri buffet tu. Beratok ramai tray satu je. Hak beratok ramai. Tu menunjukkan berapa ramai nak luku orang Islam. Dah sampai hak pertama cedok. Ada yang cedok pakai senduk, ada cedok pakai camca. Cedok pula ada cedok sekali, ada cedok dua, ada ambil sampai 3 senduk pun ada. Semua pakai cedok seorang sikit, semua pakai ketuk seorang sikit. Pakat kena belakang, semua pakat kena belakang. Yang jadi mangsa siapa? Satu je, Islam. Nabi sebut dah hazilan benar ni. Sebab tu hari ni kita tak heran, minta maaf nah, ayah jawab sendiri siapa yang menindas orang Islam. Saya cuma sebut tempat dia, tak boleh nak jawab pasal ada rakaman. Ayah cuba cek, ingat dulu peristiwa Ambon. Yang kena lanyak orang Islam, yang lanyak siapa dia? Jawab sendiri.
Saya tak boleh nak jawab. Tak baik. Yang jadi mangsa siapa? Haduk sumbat masuk penuh dalam lori sampai bertingkat-tingkat tu. Sampai mati lemah dalam tu. Yang kena siapa? Orang Islam. Yang buat tu siapa? Lain dah. Agama daripada hak di Ambon tadi. Beza. Hak di Ambon tadi, hak lain. Hak ni, hak lain pula. Naik atas sikit, hak Burma, Rohingya. Kena banyak lagi. Afrika. Maklumat ni jarang, kurang sampai pada kita usulan. Berapa ratus ribu orang Islam mati di Afrika. Yang mati tu majoriti Islam. Yang bunuh bukan Islam. Awak kena teruk sangat saya. Palestin berapa lama? Ni sampai baru ni 15 Mei sambut hari apa? Nakbah tu. Sambut lagi jalan. Peringat lagi, tapi duk peringat ke tu. McDonald masuk tak? Haduk kemas kata kita ni kena lawan Yahudi, kita kena, dia masuk McDonald, yang tu tak tahan. McDonald mana pedah, yang tu lagi tak tahan. Kan? Dia duk sembang kita kena lawan Yahudi, dia pula duk sokong hak Yahudi dia. Tak ada kot dia tak mampu je tu. Macam ada nampak gaya. Sungguh kan Allah. Di Afrika berapa ratus ribu kena bunuh. Pergi ke Palestin, tak payah kita. Syria. Yang duk perang lah ni, Bashar al-Assad, perang hak nu IS lah, apa macam-macam. Yang jadi mangsa siapa dia? Orang Islam biasa, orang awam yang beragama Islam. Yang tu jadi mangsa. Dan hari ni kita boleh tengok, pergi mana-mana tempat sekalipun, semua orang Islam jadi mangsa sekalian. Nabi sebut lama dah. Dan hari ni kalau kita balik mai ke Malaysia, siapa tahu juga yang nak bawa Islam tu nanti kena. Yang nak bawa perjuangan Islam, yang nak bawa kepahaman Islam, yang nak tegakkan Islam di Malaysia, yang nak bawa Islam tu kena lanyok. Betul tak? Macam tak faham yang nampak gaya. Kan nak sebut terus macam mana saya lah. Hak nak bawa Islam tu kena lenyak teruk. Musuh lenyak dah, kawan pun lenyak. Baik. Selesai. Bila Nabi SAW bagi gambaran seumpama tu, ada seorang sahabat dia rasa tak seronok, dia rasa tak sedap. Dia kata, duk kena lanyak ni pasal sikit ke? Pasal orang Islam ni hebat. Nahnu qaumun a'azzallahu bil Islam. Kita ni satu kaum yang dihebatkan oleh Allah dengan Islam ya. Hebat kita ni pasal Islam ya. Kata-kata Sayyidina Umar, takkan di Islam jadi teruk akhir zaman, takkan kena lanyak teruk. Ada seorang sahabat tak puas hati, tanya orang terus. Dia kata, ya Rasulullah, wa min qillati nahnu yawma idzin. Awak duk kena lanyak teruk tu pasal orang Islam sikit ke akhir zaman ni? Orang Islam tak ramai ke akhir zaman ni? Duk kena lanyak teruk. Nabi kata, dah. La. Baginda menjawab, bal antum yawma idzin kathirun. Nabi kata, dah, bukan sebab kamu sikit. Kamu di akhir zaman kathirun. Kathir ni terjemah bahasa kita banyak, tapi malam ni kita terjemah majoriti. Kamu di akhir zaman umat Islam majoriti. Umat Islam akhir zaman majoriti. Saya waktu duduk di Mesir dulu sekalian, sempat jugalah saya mengikuti satu kajian. Wallahu alam, saya lupa, tapi tak silap saya daripada Perancis sekalian. Wallahu alam, tapi ingat-ingat lupa macam tu lah. Tapi dia punya point tu saya ingat lagi. Dia buat kajian tentang populasi agama, ataupun kita panggil jumlah penganut yang paling banyak, penganut satu-satu agama atas muka bumi yang paling banyak sekali. Dia buat kajian tahun 1990, tahun 2000, last kali tak silap saya tahun 2010. 10 tahun sekali kot. Dia buat kajian tahun 1990, Kristian atas muka bumi ni mendominasi, didominasi oleh Kristian dengan Allahumma salli 25%. Tahun 1990. Islam masa tu dia buat kajian lebih kurang 19% ya. Mana lari banyak ke tu? 25 dengan 19 lari banyak ke tu? Duk ranking nombor 2. Tahun 2000 depa buat sekali lagi kajian. Depa tengok Kristian naik 1% daripada 25 jadi 26. Masih lagi majoriti lah. Tapi yang mengejutkan, Islam naik kepada 25%. Lari satu ya. Kalau tu angka yang depa bagi yang sempat saya ingat lah, silap mohon maaf lah. Tahun 2010 depa buat sekali lagi
Kristian masih lagi 26% serupa. Tapi yang mengejutkan, Islam daripada 25 naik kepada 31%. Bahasa kampung kita boleh sebut hari ni orang Islam majoriti. Ni kita lah atas muka bumi lah majoriti. Maknanya kebenaran sabda Rasulullah Ustaz nampak gaya terbukti. Baginda sebut kamu akhir zaman majoriti. Tapi majoriti yang ada di akhir zaman Nabi sebut walakinnakum, tapi kamu di akhir zaman hak ramai-ramai ni ghusaun ka ghusa'is saili. Hak ni tak upaya. Nabi kata walaupun kamu ramai, kamu majoriti, tapi kamu semua macam buih yang ada di laut. Apa maksud buih yang ada di laut? Hak ni nak ulas panjang ni. Buih di laut ni maksud dia ayak laut bila duduk di, minta maaf, buih bila duduk di laut, ayak laut tolak pergi belah kiri, dia pergi belah kiri. Ayak laut tolak pergi belah kanan, dia pergi belah kanan. Ayak laut tak tolak, dia duduk senyap. Apa maksud dia Ustaz? Tak ada pendirian. Mari hak tu ikut, mari hak ni turut. Siapa pun tak mari, duduk senyap. Tak cukup dengan ikut, tak ada pendirian Ustaz. Yang kedua, buih di laut, dia lemah. Sentuh, pecah. Bertuh, pecah. Kita buh angin kuat sikit, pecah. Apa maksud dia? Tak kuat. Bahasa kampung kita, tak kemas. Dia pegang Islam tu, tak kemas. Nak bahasa kasar sikit, Islam ramai, Islam saja. Nama je Islam. La yabqa minal Islam illa semua tu. Nama je Islam. Tapi satu ciri Islam pun tak ada kat dia. Ajaran Islam pun tak ikut. Hak Islam pun lawan. Faham ke saya duk cerita orang lah? Wah, nampak senyap. Tunggu. Kita bagi contoh simple sudah. Simple sudah hasilkan. Hari ni kita boleh tengok kebenaran sabda Rasulullah ni. Orang Islam atas muka bumi lah majoriti. Tapi cuba cek tengok. Kita ambil satu peringkat. Kita ambil simple sudah. Nombor satu. Berapa ramai orang Islam hari ni atas muka bumi tak semayang. Nama Islam. Kemas dah. Semayang pun tak. Bukan orang lain Islam. Anak kita. Subuh balok. Hak nu tak buat. Semayang malas. Tu baru tajuk semayang. Fail lah. Tak ada. Padahal kalau mengaji Isra Mi'raj ni, amalan yang paling yang bila ustaz-ustaz cara tajuk Isra Mi'raj, semayang betul lah. Baginda bersabda dalam sebuah hadis, tak silap saya hadis ni hasan Ustaz. Baginda menyatakan awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-salah. Benda nombor satu yang Tuhan nak kira hari kiamat, semayang. Kalau semayang okey, ibadah lain Tuhan kira. Tapi kalau semayang tu sangkut, ibadah lain semua Tuhan tolak. Anak kita lah semayang tak cukup. Bukan tak semayang tak cukup. Saya mengaji Masjid Sungai Dua. Nanti kalau siap kitab tu, ayah cuba bertanya tengok di Masjid Al-Amin Sungai Dua tu. Saya terjemah satu kitab karangan Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, seorang ulama besar mazhab Syafi'i abad ke-11 Hijrah. Dia susun satu risalah kecil nama dia Majmu'. Cantik Ustaz. Dia pecah pada 4 bab. Bab nombor 1 tu, dia bercara tentang balasan orang yang tinggal semayang. Dalam kitab tersebut, dia bawa satu hadis Rasulullah yang agak panjang Rasulullah. Baginda dipesan oleh Malaikat Jibril. Malaikat Jibril pesan pada Rasulullah, orang tinggal semayang ni, puasa dia Tuhan tak terima, zakat dia Tuhan tak terima, ibadah dia Tuhan tak terima, Quran dia Tuhan tak terima, haji dia Tuhan tak terima, kebaikan apa dia buat semua Tuhan tak terima, pasal semayang tak cukup. Nak bahasa kasar sikit, kesian. Pasal dia duk buat banyak tu Silan, buat banyak, satu Tuhan tak kira, pasal semayang tak cukup. Letih duk tunggin terbalik pi haji, tunggin terbalik puasa, tunggin terbalik sedekah, khidmat kat orang tua lagi, tapi semayang tak cukup. Kesian. Tak ada apa. Apa esnya? Oh, fokus. Bagus, ni first time saya tanya orang jawab fokus. Selalu saya duk pergi mengajar dia kata khusyuk Ustaz.
Bila dia kata khusyuk tu, saya kata tu, amboi, semayang tak khusyuk, ngaji khusyuk. Saja melawak kan. Ni jawab fokus ke main. Sungguh kan, Allah tak terima. Nabi kata orang tinggal semayang, jangan bagi makan kat dia, jangan minum sekali dengan dia, jangan berkawan dengan dia, jangan pergi tengok dia sakit, jangan tengok waktu dia mati. Hak jenis orang yang reti semayang, faham hukum akan semayang, pernah semayang, tapi dia tinggal semayang, jenis ni kena layan macam tu. Yang tak tahan lagi, Nabi kata jangan bagi hutang kat dia. Sebab orang tak semayang, orang tinggal semayang ni, kalau ayah bagi juga hutang pada dia, bahasa kasar kita boleh sebut, kompong tak boleh bayar lah. Bila dia tak semayang, rezeki dia Tuhan kawat. Jadi bila rezeki dia Tuhan kawat, hak dia sendiri pun tak lepas. Macam mana dia nak bayar hutang orang? Tu bahasa kampung lah, saya boleh cerita bagi senang faham. Nama Islam, semayang pun tak? Dah. Main orang perempuan, minta maaf sebut Islam, cantik dah, nama pun cantik dah. Rohani ada, Rosnani ada, lagi apa lagi? Faridah ada, Hamidah ada, Rasidah ada, Jalan dah apa dah. Macam-macam nama sedap dah. Tapi tengok apa sekalian, penampilan dia, pakaian dia mengalahkan orang bukan Islam. Orang bukan Islam rambut merah, dia rambut merah. Orang Islam bukan Islam pakai seluar ketat, dia pakai seluar ketat. Orang bukan Islam baju ketat, dia baju ketat. Tak ada. Kadang tengok serupa lah. Tapi Islam lah. Islam. Kan? Tapi tak nampak pun ciri orang Islam kat dia. Saya. Mulut Allah. Habis meta. Serupa putih jagung. Tajuk apa, semua ulas belakang. Serupa putih jagung. Padahal Islam ajak suruh jaga mulut. Islam ajak jangan mengumpat. Islam ajak fitnah. Tapi tak ikut je. Nyuk punya tu je. Ayah-ayah sebagai ketua keluarga, minta maaf kita sebut, tanggungjawab ayah-ayah bagi nafkah pada bini, walaupun bini kerja. Tu ajaran Islam. Ayah-ayah yang mana bekerja, macam mana pun duit poket kena bagi pada bini tu. Kena bagi je kan. Duit makan Ustaz kami bagi, bukan duit makan ni. Ni habuan duit poket dah. Walaupun dia berusia 55 persilan, kita 58, bini kita 55. Kena bagi juga duit poket tu. Habuan kau nak beli gincu ke? Kan, kau nak beli baju tali satu ke habuan kita lah. Bagi duit poket. Tapi berapa ramai orang lelaki-lelaki tak bagi. Bukan setakat duit dia tak bagi kat bini dia. Ada setengah lagi teruk duit bini dia pakai. Padahal hukum sebutlah duit isteri dia boleh pakai. Duit isteri, hak isteri. Duit suami tu kena bagi kat bini. Faham ke saya kata? Sungguh. Allahu Akbar. Lepas ni kita minta ayah tolong bagi nah. Yang ni saya sebut banyak kali dah. Tanggungjawab kita orang lelaki-lelaki, 5 nafkah kena bagi kat bini. Sudah ulang banyak kali dah. Nombor 1, makan minum kena bagi. Makan minum minimal sehari 2 kali. Hak tu kena bagi. Tapi kan bini kita Ustaz bukan 2 kali Ustaz. Oi. Jumpa bila apa mulut duk kunyah situ lah. Jenis tu selesai lah. Nafkah makan settle lah. Satu. Kan pantang lepas kira kunyah ya Ustaz oi. Okey, satu. Yang kedua persoalan tu barang-barang alat-alat ubatan dalam rumah tu tanggungjawab kita tu. Bam, minyak gamat, Panadol, apa lagi tampal koyok apa semua tu tanggungjawab kita tu, suami. Alat-alat ubatan. Hak tu tanggungjawab kita tu. Kita kena sedia dalam rumah. Yang ketiga alat-alat mandian. Tanggungjawab kita tu. Sabun, shampoo apa semua, buruh gigi, ubat gigi apa semua tu tanggungjawab kita tu. Nak beli nak apa tanggungjawab kita tu. Kemudian yang keempat pakaian. Orang perempuan wajib dapat pakaian baru pada suami dia 2 helai setahun. Awak macam terkejut lah nampak gaya tu lah. 2 persalinan baru setahun. Maksudnya 6 bulan sekali kena dapat baju baru lah. Kena bagi. Sebab tu ibu-ibu di belakang, hak ibu-ibu beli sendiri tak kira. Hak beli sendiri tak kira, ni hak suami bagi tu.
Sebab itu kalau rasa balik lagi, cuba kira tengok suami bagi tak bagi. Semenjak kahwin dengan suami tu, suami bagi tak? Kalau rasa dia tak bagi, balik lagi, kira balik. Daripada menikah sampai malam ni. Rasa-rasa 15 tahun dah rasa nikah. Selai dia tak bagi. 15 tahun, darat 2 lai. 30 lai. Esok ajak pergi K4. Belah ni ke K4 tu? Buah bila belah mana pun lah. Sungguh. 4. Nombor 5 silang tanggungjawab suami, tempat tinggal. Sebab itu kita minta kalau boleh, kalau rumah tu rumah beli, ayah bayar duit rumah. Kalau rumah tu rumah sewa, kita bayar. Segala bil dalam rumah tu, tanggungjawab kita tu. Bil api, bil layang, Indah Water, Astro, bil telefon, tu semua tanggungjawab kita tu. Tapi ayah di Taman Poh ni tak ada masalah. Pasal tengok rumah pun, takkan nampak gaya ni. Jenis orang yang berada lah. Jadi tak ada masalah tajuk ni. Tapi berapa ramai masyarakat Islam tak tahu benda ni. Dia menikah dengan bini dia, ustaz. Dia menikah dengan bini dia. Lepas menikah, dia duk pakai duit bini lah. Habuan duit rumah, duit bini. Duit ni, duit bini. Habis tu duit dia duk beli joran lah. Duk pergi mencing tu. Habis duit ko tu. Habis duit tukar apa, dia punya spoiler kereta baru. Dia punya skirt bawah baru. Bos sport rim baru. Duk habis pada tempat yang tak sepatutnya. Hai duit gaji dia. Berapa ramai tak tahu kan. Tu yang kata jadi macam buih. Ibu-ibu di belakang balik lagi, cuba cek tengok ayah bagi tak 5. Kalau rasa tak bagi, kita minta ayah yang ada di sini. Kalau rasa tak bagi cukup 5 benda tu, lepas ni minta bagi settle 5 benda tu. Tu tanggungjawab kita. Boleh kan? Dan kita minta yang mana dah settle, minta tolong satu lagi bersilan. Tolong cerita dekat anak kita hak nikah tu. Dia bukan tahu lah. Tu anak kita hak nikah tu, dia tak tahu kadang-kadang tu kan. Tolong habaq dia, hang meh, ayah nak bak hang. Hang nikah ni bagi kat bini 5 benda ni. Boleh kau noh? Ibu-ibu di belakang rasa-rasa dapat dah lagi 5 benda ni. Dapat dah noh? Oh, alhamdulillah. Ibu-ibu kalau rasa 5 benda ni dah dapat, dah okey dah ustaz. Bukan tekat 5 ustaz. Lebih pada 5 nampak gaya ustaz. Kalau rasa suami bagi 5 ni dah komplit dah, cukup dah. Kalau lepas ni dia buat balik borang, dia suruh sign lah. Pasal nafkah cukup. Yang tu tak mau Ustaz weh. Okey. Tak apalah, tak mau tak apalah. Tapi kalau kata bahasa mudah dia macam ni, kalau kata suami bagi dah cukup, kita minta jangan duk buat perangai sangat kat suami. Hak tu nak abang tu. Jangan duk bebai banyak sangat, jangan duk beletek banyak sangat, jangan duk mogok banyak sangat. Dia bagi cukup betul lah. Dia bagi cukup, kita redha je lah. Hak sikit-sikit gantung spender tombol pintu tu biasalah. Hak jenis duk sepuk mungkin tolak basah-basah atas katil tu biasalah. Sabarlah, jangan duk marah sangat. Macam duk buat dah je nampak gaya ni. Boleh faham kot ibu-ibu di belakang tu. Tapi tak ramai faham je lah, tak tahu. Islam ajak usilan minta maaf, naik atas sikit. Dah nak tunjuk kata ni, contoh macam buih. Naik atas sikit usilan. Islam ajak kita bila ada anak, minta maaf nah, saya bukan nak cakap pandai usilan. Saya anak saya sulung baru 4 tahun. Nombor 2, 3. Nombor 3 baru 2 tahun. Nombor 4 baru setahun. Tu ni 2 orang pula sekali. Bulan 7 seorang, bulan 8 seorang. Ingat koman ke? Ingat koman ke Ustaz? Yang mana boleh tangkap, tangkap. Yang mana tak boleh tangkap, dia duduk heran di situ lah. Sungguh lah. Jadi saya nak cakap pandai tentang pendidikan anak-anak, saya tak kurang ada ilmu, tapi kita ambil ni daripada pengalaman orang, daripada pengajian kita Ustaz. Baginda pesan anak-anak ni 1 sampai 7 Nabi suruh layan macam raja. Anak ataupun cucu serupa lah. 1 sampai 7 kena layan macam raja. Raja ni maksud dia apa dia nak bagi. Dia buat perangai tak apa, biar pi. Dia buat lebih kurang teriak boleh cubit dah Ustaz. Tak boleh cubit pun. Tak boleh ha? Nabi larang kita buat budak-budak ni. Nabi tak bagi kita buat budak-budak. Ibu-ibu yang ada di belakang kadang duk mengasuh cucu, kadang duk geram kat cucu tu, kadang suka duk buat gini.
Kadang geram kat cucu kan, duk tampak muka dia tu. Pasal kejau kan. Tak boleh lah, jangan. Buat dah, buat gaya tu. 1 sampai 7 layan macam raja. Dia nak apa bagi dia, bagi. Pasal tu, dia bukan reti minta PlayStation pun. Umur 4 tahun. Habis kuat nak aiskrim. Habis kuat yak kotak. Habis kuat handset kita, dia duk main. Tu je lah. 1 sampai 7 layan macam raja. Tapi baginda pesan, bila mari 7 sampai 14, bahasa kampung kita sebut darjah 1 sampai tingkatan 2, layan anak macam hamba. Ni ajaran Islam. Tapi hari ni berapa ramai ikut ajaran ni, Ustaz? Nabi kata 7 sampai 14 layan macam hamba. Hamba ni macam mana, Ustaz? Dia nak satu-satu benda, kalau kita rasa tak boleh bawa manfaat, tak bagi manfaat pun kalau bagi kat dia, sekat. Dia pergi sekolah, kita duk hantar tiap-tiap pagi, balik sekolah tuition kita ambil dia pukul 5, Ustaz. Balik di rumah malam tuition pun kita hantar lagi. Tiba-tiba dia minta, ayah nak basikal boleh? Kita tahulah kalau beli basikal ni tak lekat di rumah, sekat. Ustaz kalau beli Xbox kat dia, Xbox dia no. Kalau beli Xbox, dia minta Xbox, Ustaz. Oh, kawan-kawan dia sekolah duk abang Xbox tu dia beli, Ustaz. Dia teringin, balik dia habaq. Kita kata kalau ada menetang ni, harus tak mengaji dah budak ni. Tak study dah budak ni. Sekat. Jangan layan macam raja kan, sekat. Tu yang kata layan macam hamba. Umur 7 tahun suruh semayang. Umur 7 tahun kalau boleh ajak supaya tutup aurat bagi orang perempuan. Umur 7 tahun kalau boleh ajak puasa. Tu benda hak Tuhan suruh tu, ajak. Jangan pukul, ajak Dan bila mari umur 10 tahun, kalau kata tak berubah juga, masa tu Nabi suruh pukul. 10 tahun, pak sekali. Tak semayang, pak. Tak puasa, wallahu alam lah. Kalau rasa anak kita kalau mampu berpuasa saja tak mau puasa, takdib dia sikit, ajak dia sikit. Nabi kata anak umur 10 tahun kalau boleh pisah tempat tidur. Mak pak kalau anak kita umur 10 tahun ke atas, kita sebagai mak ayah jangan duk tidur sekali dengan anak, kena tidur asing. Maksudnya anak tidur asing, kita mak ayah tidur asing. Satu. Yang kedua, anak lelaki, anak perempuan umur 10 tahun kena pisah lah. Jangan duk bagi tidur sekali lah. Ni ajaran Islam. Anak bila main dalam waktu hamba ni, minta maaf ni untuk ibu-ibu lah. Minta maaf lah, sebab ibu-ibu ni adalah ibu madrasah yang pertama kepada anak-anak. Tapi ayah-ayah kena tentu jugalah. Apa Allahumma salli Muhammad. Anak waktu hamba ni kena suruh dia makan. Habis makan tu, suruh dia basuh pinggan dia sendiri. Suruh. Benda kena suruh. Habis dia makan, suruh. Ni, pinggan tu dah makan kan. Pergi ke dapur, basuh. Tak ada siapa nak basuh kat hamba. Tu, kasar mak buat gaya tu. Basuh pinggan. Satgi dia minum ayak dalam cawan ni. Lepas minum, Ustaz, dia pergi letak atas meja. Ayah-ayah tengok benda tu. Tengok benda tu, tolong kata. Cawan minum kan. Pergi buh kat sinki, basuh. Sangkut balik. Suruh lah, benda kena suruh. Sat lagi tengok dia londeh baju, cabut baju sekolah dia tu, dia letak merata. Ayah-ayah nampak, tolong kata tu. Tu, mak hang beli bakul besar lah tu. Ni buh dalam bakul tu. Buh tepi tu, senang nak basuh. Dia sangkut kain tola, dia sangkut kain apa dalam leyak tu. Kalau boleh kata-kata, ni kain zabar ni. Tak mau pakai, pergi buh kat dapur. Pergi buh kat mesin basuh. Faham ke saya duk kata tu lah? Macam beletiak sikit lah. Tapi sungguh lah, sungguh. Sama juga anak kita duduk di rumah. Hak ni tolong ambil perhatian saya. Suruh kemas tempat tidur. Dia bangun, suruh kemas tempat tidur. Bila kita suruh pada kecil, nanti besar senang. Nanti dia besar senang. Kita pun senang, dia pun senang. Nanti dia menikah, bini dia pun senang. Tapi kalau daripada kecil tak suruh, ayah-ayah tak suruh, ibu-ibu tak suruh, anak kita besar, nanti dia akan menyusahkan orang bila dia mengaji di universiti. Dia duduk di asrama, dia tak reti simpan tempat tidur, dia tak reti kemas pinggan mangkuk, dia tak reti kelola baju pakai dia tu. Akhirnya apa jadi? Asrama dia bawah sikit pada sarang tikus tak betul? Baju sana, seluar sini, bawah kati mangkuk. Muak dah lah mangkuk Maggi seminggu.
Tu duk gelak tu duk buat dah nampak gaya. Ha. Satu. Yang kedua, nanti bila dia menikah, dia akan menyusahkan bini dia. Bini dia nanti jadi susah. Dia minum ayam, tinggal atas meja. Dia makan, dia buh dalam sinki, tak reti basuh. Baju dia londeh, sangkut dekat tombol pintu. Minta maaf sebut sekalian. Saya rasa, minta maaf lah, bahasa ni kasar je lah. Saya rasa ibu-ibu lah duk kena dah problem tu. Betul tak? Dan bila ibu-ibu dah kena problem tu, minta maaf sebut, ibu-ibu salahkan siapa? Ibu-ibu mula menyalahkan mak mertua kita. Ni mak suami kita ni. Ibu-ibu duk kata kat mak mertua tu lah, ni laki saya ni ustaz, ayah hampa ni masa bujang-bujang dulu, mak dia tak pernah suruh. Nampak? Ibu-ibu mula marah pada mak mertua. Saya sebut tajuk ni bukan nak kata pada siapa-siapa sekalian. Tapi kita nak minta, jangan biar menantu kita pula cerca kita. Yang tu saya nak abang. Faham ke? Oh yang senyap. Fokus. Seronok orang mengajak malam ni sekalian sambil boleh melawak tu. Seronok orang tu. Benar? Apa betul sekalian? Jadi 7 sampai 14 layan macam hamba. Tapi Nabi pesan, anak bila naik umur 15, tingkatan 3, baginda pesan layan macam kawan. Yang ni kita minta tolong hati-hati sekalian. Anak bila naik umur tingkatan 3 ke atas tu, depa cerdik lah. Bahasa kampung kita, depa cerdik dah. Dia reti tentang harga diri, dia reti tentang maruah, dia faham tentang malu, dia reti dah tu. Jadi kita kalau duduk dalam rumah, jangan perjatuh maruah anak depan anak-anak yang lain. Jangan Ustaz. Jangan condemn dia depan adik-adik dia yang lain. Dia malu. Kalau kita ada satu benda tak puas hati dengan dia, cakap dengan dia macam kita cakap dengan kawan. Layan dia macam kita layan seorang kawan. Tak mampu tak ada. Tapi saya duduk metampuh Ustaz. Orang metampuh ada. Segelintir buat perangai kata. Kadang-kadang duk makan dengan anak-anak ramai-ramai ni. Anak sulung umur 20. Anak kedua umur 18. Sambil duk makan tu, dia duk marah hak umur 20 ni. Hang ni mengaji malas apa ni. Kerja pun tak mau, apa pun tak mau. Dia duk marah hak umur 20 depan adik dia hak umur 18. Malulah Allah ni. Senyap lagi nampak ke? Kadang balik sekolah, anak balik sekolah buat balik beg tu, tingkatan 5 SPM tu ni, buat balik beg sampai-sampai di rumah, mak duk sembang dengan jiran. Jiran kata, "Kamu anak hang rajin je no, petang-petang baru balik sekolah." Mak ni. Mak tolong jawab, mak kata apa? Tak tahulah tu, mengaji ke apa, tak tahulah tu. Ya Allah, apa pasal cakap macam tu? Kamu cakap ke tu? Kamu duk penjatuh maruah dia tu. Dia malu tu. Nak berhenti je buat gaya saya lah. Senyap saya tengok buat gaya ni. Dia malu. Boleh pukul Ustaz? Pukul tak boleh dah. Umur 15 ke atas tak boleh pukul dah. Nak pukul sebelum tu. Yang ni yang diajar dalam Islam Ustaz. Yang ni yang diajar dalam Islam. Tapi berapa ramai orang Islam tak mau praktik benda ni Ustaz. Sayang. Itu baru isu dalam keluarga. Masuk dalam masyarakat. Nabi pesan misalnya, ayah-ayah duduk dalam rumah ni, selalu saya bawa tajuk simple macam ni lah. Baginda pesan, kita bila duduk dengan jiran ni, tambah jenis duduk rumah taman ni. Minta maaf misalnya, bahasa ni mungkin kasarnya lah. Baginda pesan, kita kalau nak tambah rumah, Nabi kata kena minta izin jiran sebelah dulu. Kita kalau nak tambah rumah di belah depan, belakang, ataupun nak pernik setingkat kita kena minta izin jiran sebelah dulu, baru boleh tambah rumah. Kan tambah terus kan macam mana? Kena tanya jiran dulu, kena bagi tahu dulu pada jiran. Ni adab Ustaz, ni adab hidup berjiran Ustaz. Takut-takut kita tambah rumah tu, rumah jiran jadi gelap. Takut-takut kita tambah pos kereta tu, kita daripada pos kereta tukar jadi bilik. Takut-takut rumah jiran sebelah tu jadi gelap. Bila kita tambah dapur di belakang, perbesar dapur ke belakang, takut-takut dapur rumah dia jadi sarang kucing ke sarang laki kuih ke sarang apa. Habis tu Ustaz, sebelum nak tambah, bagi tahu jiran dulu. Ni minta maaf no, saya nak kena tambah sikit belah depan ni.
Jadi kalau saya tambah ni rumah kamu gelap sikit, saya minta maaf banyak-banyak tu. Terpaksa nak kena buat. Kena bagi tahu dulu. Ni ajaran Islam ke Ustaz? Ya. Saya duk mengajar tajuk ni di Masjid Sembilan. Nah, kita hadis 40 hadis pilihan tau. Cerita tentang adab hidup bermasyarakat. Cubalah. Tapi berapa ramai orang Islam hari ni tak tahu. Akhirnya dia rasa nak buat, dia buat. Macam buat dah je nampak gaya ni betul lah. Tak apalah Zailan. Faham satu kaedah mudah no. Wa inna ahadan lam yulad aliman. Tak ada manusia atas muka bumi ni beranak-beranak terus pandai semua, tak ada. Tak ada langsung. Beranak-beranak atas muka bumi terus pandai semua, tak ada. Jadi manusia akan ada salah, manusia akan ada silap. Jadi hak lepas-lepas kita minta ampun pada Allah. Hak ke depan ni jangan buat dah. Boleh kau no? Insya-Allah ambil pengajaran Zailan. Tapi kita nak sebut adab bermasyarakat pun ramai tak tahu. Berapa ramai hari ni masyarakat kita tak tahu halal haram Zailan, tak tahu halal haram. Ramai. Baru ni kami bincang isu forex. Saya tak reti bab forex Zailan. Tapi saja sembang dengan Allahumma salli salah seorang sahabat dekan Dr. Aqli bin Haji Ahmad daripada Queen College University Sania. Ya, seorang doktor yang muda Zailan, dapat PhD Azhar. Seorang manusia yang cukup hebat Zailan. Saya duduk dengan dia malu. Dia pula durai kita macam kita orang Kemas. Padahal kita dengan dia tu panggang daripada api, macam langit dengan bumi. Saja sembang dengan dia Zailan tentang isu forex. Pasal dia arif Zailan, dia mengetahui tentang tajuk tu. Akhirnya dia sebut, dia guna bahasa mudah. Dia kata forex ni, dia kata pukul borong boleh kata haram. Bahasa pukul borong kira haram. Tapi berapa ramai masyarakat kita duk terlibat ni? Saya tak tahu. Kau sini pun masuk juga ke macam mana? Tak ada mana. Tak tahu. Masyarakat kita tak tahu lah halal haram. Sapu ya. Tu pun jadi buih. Tambah naik sikit negeri dan negara. Allah. Berapa banyak hari ni dalam negara kita apa sekalian? Allah uji Islam, tapi berkaitan dengan hukum kenegaraan. Berapa ramai tak tahu tentang apa yang Islam tetapkan. Tu yang duk tikai hudud, tikai. Allah. Sini ada tikai hudud ke? Tanya tu ada tak siapa di sini tikai hudud? Kita nak minta siapa di sini, saya bukan nak cakap tentang politik ke Zailan, tapi kita nak sebut siapa yang duk tikai pasal hudud, siapa duk tikai tentang Islam, siapa duk tikai tentang syariat Islam, hak mana hak Islam bawa dia duk tikai, dia duk kata tak sesuai lah, payah lah, susah lah, jenuh lah, ni dulu je boleh pakai lah, tak boleh pakai, kita minta tolong tarik balik. Saya kuliah pada awal tadi, sampai sekarang pukul 9.05. Ayah-ayah nak lupa semua, lupa lah. Ibu-ibu tak mau teringat semua, lupa pun tak apa, tak ada masalah. Tapi hadis yang saya nak baca ni, tolong ingat lah. Tolong ingat. Simpan hak ni saja pun tak apa sajalah. Balik dapat hak ni satu pun jadilah. Baginda bersabda, hadis ni hadis kursi, riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman. Hadis ni hadis kursi. Awwalu syai' katabahu Allah fi lauhil mahfuz. Perkara nombor satu, benda nombor satu Allah catat di lauh mahfuz, inni anallah, sesungguhnya aku ni Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan melainkan aku. Muhammadun rasuli, Muhammad ni utusan aku. Boleh dapat cakap tu? Kemudian Allah sambung lagi, manistaslama biqada'i, siapa yang surrender dengan segala qada ketentuan aku. Siapa terima segala hukum hakam aku, siapa terima semua ketetapan aku, siapa terima semua ketentuan aku, dia surrender, telan bulat-bulat dah. Dah apa pun dah. Wa yashkur ala ni'mati, aku bagi nikmat kat dia, duk alhamdulillah, syukur, duk syukur situlah. Sikit banyak syukur Wa yasbir ala bala'i, Allah kata aku uji dia sikit, my business kadang-kadang jam sikit, kadang-kadang anak problem sikit, sakit sikit, aku uji dia dengan masalah, dia sabar Tak apalah ujian, tak apalah ujian. Allah kata, katabtuhu shadiq, aku catat dia ni orang tui, orang benar.
wa adkhaltuhu ma'as sadiqin, dan aku akan masukkan dia bersama dengan kumpulan orang-orang yang benar. Boleh dapat tu ujung ni. Allah kata wa man lam yastaslim biqada'i, siapa di kalangan kamu yang tak setuju dengan hukum hakam aku, tak setuju dengan ketetapan aku tetap hukum macam ni, duk bertikai, aku tetap macam ni, tikai, aku kata kena buat macam ni, tikai, hatta hudud aku suruh buat, tikai, riba haram, tikai, orang suruh buat sistem politik Islam, tikai, sistem ekonomi Islam, tikai, sistem masyarakat Islam, tikai, sosial Islam, tikai, hiburan macam Islam, semua tikai. Allah kata wa man lam yastaslim biqada'i, siapa yang tak setuju, tak terima, tak surrender dengan ketetapan aku, walam yashkur ala ni'mati, aku bagi nikmat kat dia, dia duk merungut tak cukup situ. Nikmat aku bagi, dia duk rasa tak cukup situ, duk rasa nak lagi, duk rasa tak cukup. Walam yasbir ala bala'i, Allah kata aku test dia dengan ujian, dia merungut banyak. Kena hak tu merungut, kena hak ni merungut, kena hak ni merungut, semua merungut. Ujung ni Tuhan sebut, bahasa ni kasar salah, kasar. Tuhan kata, lah ni macam ni ya. Bagi hukum tak setuju, bagi ujian tak sabar, bagi nikmat tak reti syukur. Allah kata hujung ni, falyattakhidh ilahan siwaya. Lah ni macam ni ya. Apa bercari Tuhan lain lah. Aku bagi hukum tak setuju, aku bagi ujian tak sabar, aku bagi nikmat tak reti syukur. Lah ni macam ni ya. Pergi cari Tuhan lain lah. Kasar punya, kasar lah. Nak cari siapa? Tuhan selain daripada Allah. Nak cari siapa? Sebab tu kita nak seru sekali lagi malam ni sekalian. Apa saja ketentuan Tuhan, terima sekalian. Kalau kita nak jadi hamba Allah lah. Kalau tak mau terima, baik, cari Tuhan lain. Awak yang senyap lagi pula dah. Sungguh. Sebab itu jangan Selana, jangan. Ibu-ibu di belakang, hukum poligami, jangan tikai. Ibu-ibu nak tikai suami menikah lain, tak apa, komen. Tapi kalau boleh saya tak mau lelaki saya kahwin lain. Pasal apa? Dengan saya apa, dia tak lepas lagi. Oh, hak tu tak apa. Tapi kalau dia cakap poligami tak mau dengar. Hukum tu tak mau dengar. Hukum tu, hak tu tak boleh. Terima sudah. Macam marah juga kalau buat gaya. Kita pun tiawai sikit boleh kot no. Saya dah habis idea dah ni. Boleh no? InsyaAllah. Jadi poin yang saya nak sebut sekalian, contoh yang banyak saya bagi tadi tu, nak cerita pada kita akhir zaman, umat Islam dia jadi serupa buih di laut. Islam, tapi ajaran Islam dia tak erti langsung, daripada kecil sampai ke besar semua tak tahu, tapi Islam lah. Tak cukup dengan isu tu, insya-Allah. Nombor 2, pasal apa umat Islam kena lanyak? Satu, pasal Islam tak kemas, orang Islam tak kemas. Nombor 2, Allah cabut perasaan gerun daripada hati orang bukan Islam. Bahasa kampung kita sebut, orang bukan Islam akhir zaman ni, dia tengok orang Islam, dia buat macam ni. Orang Islam. Islam. Duk, saya. Pasal apa Ustaz? Sebab orang bukan Islam, dia lebih bertamadun daripada orang Islam. Orang bukan Islam, lebih tertib daripada orang Islam. Orang bukan Islam, lebih tersusun daripada orang Islam. Jadi orang bukan Islam, bila tengok Islam, dia buat, Orang Jepun kalau pi dekat Mesir kompom tak masuk Islam. Tambah pergi tengok kencing tepi jalan, kompom tak masuk Islam. Orang Eropah pi ke negara Arab, kompom tak masuk Islam. Hatta orang Singapura kalau mai ke Malaysia tengok isu naik bas sudah. Orang Melayu kita nak bas macam mana? Boleh tengok saja. Nak masuk Islam. Tu yang saya pernah cerita, minta maaf saya pernah cerita pasal seorang budak yang masuk Islam. Dia masuk Islam tapi bahasa tu kasar dia kata apa? Dia kata dia kalau kata tengok orang, minta maaf dia kenal Islam ni, dia masuk Islam ni pasal Islam ya. Dia kata kalau masuk Islam melalui orang Islam, dia kata sampai sudah tak masuk Islam. Dia kata kalau tengok Islam, belajar Islam pada orang Islam ni, sampai sudah tak masuk Islam. Tu bahasa.
Bila ditanya apa siapa, dia jawab mudah lah. Dia kata tengok pergi pasar malam. Dia kata orang bukan Islam rambut merah. Lah Melayu rambut merah hak Islam. Dia faham Melayu tu Islam lah. Dia kata Melayu rambut merah. Dia kata orang bukan Islam tak semayang. Melayu tak semayang. Dia kata orang bukan Islam pakai ketat. Melayu pakai ketat. Jadi dia kata nak masuk Islam macam mana? Kalau tengok orang Islam, sampai sudah tak masuk Islam oh, kasar punya. Allah dah cabut perasaan gerun daripada hati bukan Islam. Padahal kalau tengok dulu Nabi SAW pernah sebut, aku ni dikurniakan gerun. Aku dikurniakan kegerun. Allah bagi musuh gerun dengan aku ni dalam tempoh sebulan perjalanan. Bahasa kampung dia macam ni. Baginda duduk di Madinah, Rom dengan Parsi, dua kerajaan besar tu. Mekah, minta maaf, Madinah nak pergi ke Parsi, kalau ambil perjalanan sebulan, jalan kaki pergi, naik unta pergi sebulan. Parsi yang duduk di sana ujung tu, mereka gerun lah. Dengar nama Muhammad di Madinah, gerun dah. Padahal jarak nak pergi tu jauh, sebulan perjalanan, tapi dengar nama Muhammad, gerun dah. Orang dulu Rom jauh berdengung daripada Madinah tu, tapi sebut nama Muhammad di Rom tu, gerun dah. Tapi bila mai akhir zaman, Allah pernah tarik orang bukan Islam, dia tak rasa gerun langsung pada orang Islam. Habis. Yang ni yang ada satu cerita sajalah kongsi bila Ustaz. Ayah di sini minta maaf mungkin ramai kontraktor apa semua Ustaz. Saja kita kongsi sikit noh. Ada seorang hamba Allah ni cerita daripada seorang ustaz. Ada seorang hamba Allah ni, dia pegawai kerajaan. Tapi waktu dia nak bagi projek ke seorang kontraktor ni, dia minta rasuah. Kontraktor ni Cina, bukan Islam, Cina. Hak bagi projek ni orang Islam. Sebelum nak bagi projek, orang Islam ni minta rasuah. Cina tu bayar dah. Tengah projek, bayar ni. Habis projek, waktu nak bagi cek tu, kontraktor tu main nak ambil cek lah. Hak orang Melayu Islam ni minta lagi rasuah. Tapi pertemuan kali terakhir jumpa di kedai. Pergi di kedai lah. Waktu orang Melayu tu nak bagi cek, dia minta lagi sekali rasuah kali yang terakhir. Cina tu punya geram sekali. Duit dalam poket dia, dia ambil kotak rokok, dia sumbat duit dalam kotak rokok. Sumbat macam tu. Lah kali dia lempak pergi kat hamba Allah hak Melayu tu. Lempak kena muka betul-betul tu. Pak kena muka, jatuh ke bawah. Kotak rokok tu. Orang Melayu tu tunduk bawah, ambil bola poket. Hak Melayu. Dia tunduk bawah tu, dia ambil kotak rokok tu, ambil bola poket sambil renyah. Cina tu kata, ini orang serupa anjing juga. Tak bagi pun dia menyalak, bagi pun dia menyalak. Dengar cerita tu Silan, malu. Malu. Faham ke duduk cerita? Malu. Akhir orang bukan Islam minta maaf, Cina tu nak gerun kat orang Islam hak tak gerun dah. Dia tengok ini orang serupa anjing, nak gerun nama tak gerun dah. Allah Allah, mudah-mudahan Musliman penyakit tu tak ada di sini nah. Jangan buat macam tu. Ayah-ayah yang kerja ni, adik-adik kita yang bekerja dengan, jadi jangan tindas lebih kurang Musliman. Sebab kita bawa nama Islam. Kita seorang buat perangai, habis Islam semua dia pocok kata jahat. Punca dia kita seorang dia jadi bos, dia buat suruh bekerja buat OT, tapi dia tak mau bayar OT. Ada seorang bukan Islam kena juga kerja tu, tapi OT tak bayar. Dengan sebab bos buat perangai macam tu seorang Islam semua sekali terpalit. Jaga salah dah, jaga. Faham ke saya kata? Nak berhenti dah kan macam mana kan? Boleh no? Sikit lagi nak habis hadis je lah. InsyaAllah mudah-mudahan ambil manfaat, ambil pengajaran lah. InsyaAllah. Baik. Bila Allah cabut penyakit gerun daripada bukan Islam, orang bukan Islam tak gerun tengok orang Islam, last kali Nabi sebut, wala yaghzifanna fi qulubikumul wahn. Allah campak dalam hati setiap orang Islam, Allah campak dalam hati orang Islam ni satu penyakit nama wahan. Wahan, W-A-H-A-N, wahan.
Orang bukan Islam, Allah tarik gerun tu. Mereka tengok orang Islam, mereka tak gerun dah. Orang Islam pula, Allah buh satu penyakit pula dalam hati. Nama wahan. Sahabat tanya, wa mal wahnu ya Rasulullah? Wahan tu apa? Nabi kata, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Allah. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hubbud dunya, cinta dunia. Cinta dunia ni, duk cinta dunia hak bulat tu kah? Tak. Duk cinta dunia hak sfera tu kah? Tak. Cinta dunia ni maksud dia cinta ke. Dia seronok dengan nikmat dunia. Dia seronok dengan apa yang ada atas dunia. Apa ada atas dunia ni nak kau belakang kat dia. Dan dia rasa wa karahiyatul maut, dan dia takut mati. Kita terjemah bahasa lah bagi senang faham. Takut mati ni. Dan dia rasa dia tak mati. Tu senang terjemah. Dia rasa dia hidup atas muka bumi, dia kot habis, dan dia rasa dia tak mati. Dan ada yang berterjemah dalam bahasa yang lain, takut kena risiko. Dia hidup atas muka bumi ni, dia mau buat kerja Islam, dia mau buat satu-satu benda, tapi dia tak mau kena risiko. Ada ayat yang terjemahkan takut mati dengan takut kena risiko. Dan hari ni Ibu Sulan, penyakit tu kena semua pada orang Islam. Kena semua. Sebab tu hari ni kita boleh tengok, minta maaf noh, bahasa ni kasarnya nah. Israel ni rekod ni tahun 2006. Israel di negara dia tahun 2006, rakyat dia ada 5 juta. 5 juta. Negara Arab, seluruh negara Arab tu, campur semua rakyat dia, paling banyak sekali Mesir. Campur Mesir 70 juta. Campur semua, ada 250 juta. 250 juta tak boleh nak kalahkan negara hak 5 juta. Padahal kalau pergi luku seorang sekali, mati 5 juta. 250 juta orang Arab, pergi luku seorang sekali, 5 juta tu, mati. Negara Arab, negara yang kaya, tapi cuba cek pemimpin dia sekalian. Pasal apa Ustaz? Kenyang penyakit tu. Sayang kehidupan dunia. Sayang pangkat, sayang jawatan, sayang semua. Ya, ibu pun rahmati Allah SWT sekalian. Saya ambil masa sikit lagi boleh tak? Mungkin benda ni agak, saya bukan nak sebut, saya bukan mufti nak cerita hukum hakam, tapi kita nak sebut paling kurang pakar-pakar balik fikir. Nah, sikit ya Ustaz. Jangan marah nah. Ibu-ibu tolong ambil perhatian nah. Pasal ibu-ibu yang banyak kena benda ni. Apa dia Ustaz? Saya baru ni mengaji satu hadis baginda berkaitan dengan isu perhiasan. Ayah-ayah, ibu-ibu yang ada di sini, kita boleh tak nak minta tolong? Minta tolong ayah. Dalam rumah kita ada macam-macam perhiasan lah ni. Dengan pasu bunga Beijing ada, dengan apa lagi, apa frame-frame banyak. Kemudian tak cukup dengan tu wallpaper pun buh lagi. Kadang-kadang Ustaz buh, buluh pun bubuh lagi. Macam-macam tu ada, segala mak nikah. Boleh tak kita nak minta tolong? Perhiasan yang ada dalam rumah, kekalkan macam biasa. Pakai macam biasa, guna macam biasa, tak payah buat apa-apa, kekalkan. Cuma kita nak cadangkan, mulai pada malam ni, tak usah beli baru dah boleh tak? Kira pakai hak mana ada sudah, boleh tak? Seorang tak angguk nampak kaya. Boleh tak? Pasal apa Ustaz? Baik, macam ni Ustaz. Satu hari, Nabi SAW dijemput makan kenuri. Nah, baginda dijemput makan kenuri. Sebelum baginda sampai di rumah kenuri tu, Fatimah dengan Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali dah sampai dalam rumah kenuri tu. Jadi diorang ni, suami isteri ni dah duduk dalam rumah tu. Baginda sampai lambat. Bila sampai di rumah kenuri tu, baginda tak masuk dalam rumah tu. Baginda cuma pegang dinding, kita panggil bingkai pintu tu. Pegang sebelah sini sebelah, sebelah sini sebelah. Nabi tengok dalam rumahnya tu. Habis Nabi tengok tu, Nabi patah balik. Nabi tak masuk dalam rumah kenuri tu. Fatimah radhiyallahu anha nampak, dia kejar ayah dah, dia ligan ayahandanya. Wahai ayahanda, kenapa ayahanda tak masuk dalam rumah kenuri tu? Baginda sebut pada Fatimah, ma yaliqu li aw li ayyi nabiyyin an yadkhula baitan fihi muzayyinun. Nabi kata tak layak, tak patut bagi aku ni ataupun mana-mana nabi sekalipun masuk dalam rumah
yang mana dalam rumah tu ada perhiasan. Ma yaliqu li aw li ayyi nabiyyin an yadkhula baitan fihi muzayyinun. Tak layak, tak patut bagi aku ni masuk dalam rumah yang mana dalam rumah tu ada perhiasan. Saya bukan mufti nak kata haram ke makruh dak Auzilan, tapi kita nak sebut saja bagi beringat, abang beringat. Tu ya. Ustaz, perhiasan apa yang ada dalam rumah sahabat tu Ustaz? Ulama bahas masalah muzayyinun tu. Perhiasan yang ada dalam rumah sahabat tu, dia buat tirai. Bahasa Melayu kita tudung tingkap tu lah. No? Orang Penang pelik kat situ. No? Kalau tudung tingkap, minta maaf, no? Ni dipanggil langsir kan? Kita tak panggil langsir kan? Kita panggil tudung tingkap. Kenapa tak panggil langsir? Pasal langsir, lorak Penang, dia pelik sikit. Kalau pasir, pasiang. Kalau langsir, langsiang. Langsiang dia tak masuk, dia jadi tudung tingkap. Tak apalah. Rupanya sahabat ni, dia ada tudung tingkap. Tapi tudung tingkap tu, dia buat 2 lapis. Lapis yang pertama, tebal. Lapis yang kedua, dia buat jarang. Hak jarang tu, saja nak bagi segak. Faham tak? Dia buat tirai tu 2 lapis. Hak lapis tebal satu, hak lapis jarang satu. Hak jarang ni, habuan segak. Bukanlah rumah kita pun 2 lapis lah. Rumah lebih kan 2 tega oi. Hak tebal, hak jarang, atas tu satu lagi ombak. 3 tu. Saya jangan balik buang pula. Saya kata pakai macam biasa. Tak, saja aja kita nak bagi beringat. Itu je. Ustaz, tak boleh ke nak pasang 2 macam tu Ustaz? Tak boleh ke? Kalau bahasa mudah dia macam ni. Kalau ayah bubuh satu benda tu ada tujuan, silakan bubuh. Kalau pasang benda tu ada sebab, buh, tak ada masalah. Walaupun nampak macam perhiasan, tapi buh tu ada sebab, buh lah. Ustaz, tirai tu betul Ustaz walaupun kami buat 2 lapis, tapi kami buat tu ada tujuan. Hak tebal tu pakai waktu malam, okey? Hak jarang tu waktu siang Ustaz. Kami buka hak tebal tu, jadi cahaya matahari terang sangat. Jadi hak nipis tu lah duk tutup tu. Okey, ada tujuan macam tu. Pasang lah. Boleh faham tak? Ayah-ayah duk gantung manik dekat pintu tu. Kan ada manik penuh kat pintu tu. Masuk-masuk dia perak pintu tu. Nah, ada tujuan nak buh tu. Ada Ustaz. Bila siapa-siapa masuk dalam bilik, dia bunyi. Jadi kami ni tahulah ada orang masuk bilik. Oh, ada tujuan. Buh. Faham tak maksud saya tu? Tapi kalau tak ada tujuan Ustaz, saja-saja nak buh bagi segak, kita cadangkan. Tak salah. Banyak lagi benda ni boleh pakai dengan duit nak buh perhiasan tu. Banyak lagi benda boleh buat. Ayah-ayah nak buh pasu Beijing dalam rumah. Watuk pasu Beijing 5-6 biji. Pasal apa pasang pasu Beijing tu? Ustaz, saya ni jenis penyakit serabut Ustaz. Saya ni penyakit serabut, tapi bila tengok pasu Beijing tu, hati saya tenang Ustaz. Ada tujuan. Buh pasu Beijing. Boleh faham? Maknanya ada tujuan. Ada tujuan, buh. Pasal apa buat kolam dalam rumah Ustaz? Ustaz saya ni bila duk dengar ayat turun masuk dalam kolam tu Ustaz, dia jadi terapi Ustaz. Dia jadi terapi. Okey, ada tujuan. Buatlah kolam dalam rumah tu. Boleh faham maksud saya Ustaz? Ayah-ayah buat rumah, satu lagi nak tanya boleh tak? Ayah-ayah buh plaster shilling tu. Pasal apa buh plaster shilling? Tanya saya bukan mufti nak kata haram ke makruh dak Ustaz, tapi paling kurang lepas ni beringat. Ada tujuan buh. Ayah-ayah buh plaster shilling, ada tujuan? Ada Ustaz, ada tujuan Ustaz. Ada tujuan buh. Apa tujuan Saya kecil manis Bila tengok plaster shilling tu, kecil manis saya turun. Boh. Kalau macam tu boh saya lah. Cukup baik tu. Ada sebab boh. Tapi kalau rasa bahasa mudah dia macam ni lah. Kalau rasa satu-satu perhiasan tu tak ada manfaat apa, tak ada apa, saya cadangkan, kita cadangkan, tak payah. Gunakan duit tu pada benda yang lain, yang lebih bermanfaat. Tapi kalau ada tujuan, buat.
Tapi nak buat macam mana? Akhir zaman dia main penyakit tu. Sayang, dia sayang. Tak tu kita minta kalau boleh ayah-ayah bapa sekalian, rupanya di antara punca penyakit umat Islam kena lanyak teruk akhir zaman ni, inilah punca dia. Manusia mula cinta pada harta, manusia mula duk rasa dia hidup tu tak mati. Sebab itu dua penyakit ni nampak gaya kita nak kena berubat. Dan nak berubat penyakit ni bukan boleh jenis pergi jumpa Dr. Sobri Sungai Dua, ni anak Dr. Sobri. Bukan jenis pergi jumpa Dr. Sobri ataupun pergi klinik Munirah ke, pergi klinik Sebarang Jaya. Tak. Dia bukan jenis tu. Dia bukan jenis pergi hospital. Tak ada. Cara nak ubati penyakit ni, antara cara paling mudah sekali adalah dengan cara masuk ke dalam majlis ilmu. Sebab itu kita nak seru sekali lagi, nak buang penyakit wahan dalam hati ni, dia ilmu. Jadi nak dapat ilmu, kena mengaji. Sebab itu kita seru malam ni, kalau boleh ayah-ayah bapa sekalian, maghrib kita minta turun main mengaji. Turun main mengaji. Jangan kalut buat kerja lain. Ulama mengatakan kullu kunuzin ma bainal maghrib wal isya. Khazanah akhirat ni dia banyak berada di antara maghrib isyak. Sebab itu jangan kalut buat kerja lain maghrib isyak, turun main mengaji sajalah. Boleh kan? Insya-Allah jadikan dia satu budaya. Dan hari ini negara dalam Malaysia ni, kebanyakan rakyat dalam Malaysia ni kebanyakannya cemburu dengan orang Pulau Pinang. Insya-Allah depa cemburu dengan kita. Antara benda yang mereka cemburu dengan kita, sebab walaupun negeri kita ni kemetok dia, halus dia. Tapi majlis ilmu di negeri kita ni bercambah cukup banyak. Orang belah sana semua cemburu dengan Pulau Pinang. Kita pilih ya, nak mana? Tambah ni antara pusat majlis ilmu ni Matampoh. Dulu Matampoh dia kira paling gah Masjid Batu. Lah Masjid Batu tenggelam. Batu tenggelam, papan lagi tenggelam lah. Boleh faham kok bahasa tu. Merata ceruk ada kuliah, pi nak pihak mana orang jalan. Boleh pilih ya. Sebab itu kalau kata orang luar cemburu dengan orang Pulau Pinang jalan, cemburu dengan kita ni. Kita yang duduk di Pulau Pinang sendiri tak ambil manfaat daripada majlis ilmu yang ada di Pulau Pinang, kita lah manusia paling rugi sekali. Sebab itu kita minta kalau boleh tolong ambil manfaat, ambil peluang yang ada. Tumpang Allah bagi rezeki ni pada kita di Pulau Pinang sekarang. Boleh dapat hasil insya-Allah. Mudah-mudahan sama-sama ambil manfaat, sama-sama ambil pengajaran. Jadi kita nak sebut sekali lagi, punca umat Islam kena lanyak hari ini, antara punca dia datang daripada orang Islam itu sendiri. Sebab itu kita minta sama-samalah perbaiki setakat mana yang mampu, dan kita berdoa pada Allah supaya Allah selamatkan semua orang Islam atas muka bumi ini insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Selesai insya-Allah. Mudah-mudahan ambil manfaat. Yang terakhir, last, yang ni tak ada kena-mengena dengan tajuk dah. Malam ni saya nak bagi pada ayah ibu sekalian satu amalan yang mana kita minta. Amalan ni saya rasa semua pakat mau insya-Allah. Amalan murah rezeki. Benda simple lah, benda cukup simple lah, senang ya. Dan rezeki ni pula bukan rezeki yang biasa sajalah. Insya-Allah siapa yang beramal yakin insya-Allah, biiznillah, rezeki ni kita sebut rezeki makan tak habis. Bukan setakat makan habuan kita, ni habuan anak cucu cicit pun dan insya-Allah. Semua pakat standby buat kaya. Insya-Allah Amalan apa Ustaz? Amalan membaca ayat 114 surah Al-Maidah. Ayat 114 suratul Maidah. Kita nak minta pakat-pakat buat lepas ni, lepas sembahyang fardu tak banyak, 3 baca 3 kali ya lepas sembahyang fardu. Kira habis doa apa semua siap, waktu naik motor jalan balik tu habis ayat tu. Ayat tu bunyi macam mana Ustaz? Balik sekali buka Quran, bayangkan Quran macam ni. Ni muka surat Quran. Sebelah sini muka surat lah surah Maidah. Sebelah sini surah apa? Al-An'am. Lepas Maidah Al-An'am. Betul? Muka surat ni muka surat terakhir surah Maidah, muka surat sebelah sini muka surat pertama surah Al-An'am. Ayat tu ada atas sekali surah Maidah tu. Tengok kat situ. Ayat tu berbunyi wa qala Isa ibn Maryam Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin. Ayat dia dalam surah Maidah tu bunyi macam tu. Kita nak baca pada mana Ustaz? Ambil daripada Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink
warzuqna wa anta khairur raziqin. Amalkan 3 kali lepas mayang fardu. Allahumma rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, anzil alaina maidah, turunkan pada kami makanan, rezeki lah, minas sama, daripada langit, takunu lana aidan, yang mana rezeki itu membuatkan kami bergembira, kami seronok, li awwalina, bagi kami ni, wa akhirina, dan keturunan kami ni. Tu yang kata rezeki makan tak habis. Wa ayatan mink, satu tanda daripada kamu, warzuqna, kurniakan kepada kami, wa anta khairur raziqin, engkau lah sebaik-baik pemberi rezeki. Lepas tu kita minta pakat beramai belakang, insya-Allah hasilnya. Boleh kan? Tu amalan nak jadi kaya, amalan nak jadi miskin, nak. Kan? Amalan nak jadi miskin ni, doa ni saya bagi merata, tapi seorang pun tak mau salin hasilnya. Jadi malam ni saya tak payah bagilah doa tu. Kan, ambil amalan jadi kaya sudahlah. Boleh no? Insya-Allah. Jadi mudah-mudahan ibu sekalian perkongsian kita sama-sama ambil manfaat dan pengajaran. Saya ucapkan jutaan terima kasih kerana sudi jemput saya ke Surau Taman Poh Jaya, satu. Yang kedua, minta maaf banyak-banyak sebab ambil masa yang agak lama daripada pukul 8 sampai pukul 9.35, 2. Dan yang ketiga, saya ucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga pada ayah ibu sekalian yang ada pada malam ini. Kerana sepanjang sejam setengah saya bercakap ni, sejam setengah saya duk bercakap ni, seorang pun tak lena. Terima kasih banyak-banyak sekali. Saya cukup berbesar hati. Terima kasih. No? Jadi cukup sekadar itu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan dan melakukan semua yang sudah begitu mungkin bermanfaat pada kita semua dan kita tidak rasa segan dan rasa malas untuk